sedar ataupun tidak macam mana like Olivier Giroud bergaul dengan Zlatan Ibrahimovic sepanjang dia dah dekat AC Milan. Tapi sebenarnya Maira, maybe boleh start dengan you dulu. Okay. Your first reaction apabila tengok finally Milan dapat balik title Serie A. Oh, of course happy. Actually masa I dekat show you last 2 weeks pun I ada cakap kan, Milan will pull through. 10 season ni tak menang. And then I rasa this is the best gift untuk dia orang punya rebuild ever since 2018. Dia dah tukar dia punya strategi, smart scouting, tak nak break weight structure semua. Yes. This is the best gift lah. Lepas tu support young players. So for me best lah tengok. Sebab tadi Maira mention pasal dia punya rebuild tu start daripada 2018. Tapi aku tengok kau punya bola itu live. Dan aku tengok kau ada sentuh, kau dan Faiz Gurun ada sentuh tentang basically ini adalah tim yang dibina sewaktu PKP sebenarnya, sewaktu pandemik. Dan perubahan jenis apa yang mungkin kau boleh share dengan aku, Kish? Sebab technically 2020 awal tahun 2020 dia orang kalah dengan Atalanta 5-0. Tapi sejak tu semua dah jadi lain. Kau tahu aku punya passion adalah data dan stats. Dan Benzema. Aku tahu dan Benzema dan juga Lucas Vazquez. Jangan. Tak. So di mana-mana bila aku nampak kelab yang traditional yang sebelum tu ada reputation sebagai sebuah kelab yang sangat old school. Bila aku nampak kelab tersebut embrace methods cara-cara yang lebih progresif, aku akan automatik tertarik dengan benda tu. And AC Milan adalah prime example. Tadi Ibrahimovic ada berterima kasih kepada 3 orang. Dia kata thank you to Ivan Gazidis, thank you to Ricky Massara, thank you to Paolo Maldini. Tapi ada satu nama yang dia tak mention. Nama individu ni dia tak mention sebab dia bukanlah at the forefront. Dia sering di belakang tabir. Individu yang dikenali sebagai Henrik Almstad. Henrik Almstad ni pernah kerja kat Arsenal, bawah Gazidis, pernah director football Villa sekejap. And benda ni aku mention kat Bola Itu Live juga. Dekat AC Milan sekarang, dialah individu yang bertanggungjawab untuk menggunakan data and analytics untuk mengkaji pemain-pemain yang boleh dibawa masuk ke AC Milan. Dan di bawah Henrik Almstad ni, ada sekumpulan budak-budak nerd yang berumur 21 hingga 27 tahun. Semua budak-budak muda sebab dia orang tak nak ada any element of traditional mindset. Yang dibawa masuk untuk kerja bawah Henrik Almstad untuk menggunakan data dan statistik untuk buat benda tu. And kalau siapa-siapa yang ada tengok Serie A masa Milan main tu post show game Milan tu, ada seorang jurnalis yang dikenali sebagai James Horngassel. In the post show dia ada shout out around 4 nama budak nerd yang kerja bawah. Aku panggil tagline budak nerd lah, tapi dia orang bukan nerd pun, tapi orang selalu sifatkan data ni sebagai nerd kan. So dia ada shout out, dia sebut nama keempat-empat individu ni kerana mereka memainkan peranan yang sangat penting dalam pembinaan skuad AC Milan yang sedang kita tengok sekarang. Dia kalau cakap soal pembinaan skuad, sebelum aku nak cakap panjang lagi cerita pasal dia orang dah pemenang kejuaraan. Tapi basically ini adalah campuran daripada pemain senior dan juga junior. Aku rasa benda tu kena bagi kredit dekat Stefano Pioli. Betul. And bear in mind juga early days Pioli dekat Milan tu tetap ada Pioli out. That's why bila kita tengok balik kan pada last season, kalau siapa yang perasan, Milan keluarkan the most ataupun the top chances created player, Hakan Çalhanoğlu. Pergi ke mana? Inter Milan. Macam tu je weh. Kau bayangkan. Tapi macam mana tengok season ni, dia orang boleh compose together kan. And out of nowhere, Rafa Leao, nama-nama macam Rafa Leao kan. Theo Hernandez, antara player yang paling kreatif dalam Milan sendiri. And then kita nampak juga, kau cakap lah macam mana pun si Giroud tu. Giroud season ni, antara player paling tua yang rekod double figure goal. First time pada umur macam tu. Untuk debut dekat Serie A. So kau tengok. Next season kita tengok siapa? Ada Origi pula kan. So Origi lagi, Giroud lagi, tambah dengan Ibrahimovic lagi. Ibrahimovic cakap apa? Yang sebelum ni dia takkan retire selagi Milan tak menang trofi. So sekarang ni apa dia nak buat? Dia nak retire ke dia nak apa? Sebab most probably mungkin dia akan bersara sebab dia akan go through pembedahan lutut. Saya ada pengalaman. Saya pernah rasa macam mana sijil lutut tu macam mana. Tapi Ibra lain, dia pernah operate dekat dulu. 3 bulan dia dah berjalan sendiri. Sebagai seorang yang pernah melalui kecederaan ACL tu, tak ke mind blowing bila kau baca yang Ibrahimovic untuk tempoh masa hampir 6 bulan beraksi tanpa ACL di dalam kaki dan beraksi dengan mengambil injection hampir setiap hari. Yes, betul. Malam-malam struggle nak tidur. It's Macam mana insane. dia postpone injury dia tu lepas tu surgery. Aku sebenarnya aku baca part tu dan aku sebenarnya sampai sekarang tak boleh hadam sebab
dulu waktu dia dekat Man United, waktu Europa League 2016-2017 dulu, dia memerlukan tempoh lebih kurang 2 bulan lebih je untuk dia dah berjalan pakai tongkat. Ya. Manusia biasa atau pemain bola sepak yang biasa, kebiasaannya at least minimum dalam 4 bulan. 6 bulan baru boleh berjalan dengan senonoh. 8 bulan belum tentu boleh berlari. Kalau tak fully recover, tak recover dengan betul. Okey, itu cerita pasal Ibrahimovic. Tapi aku nak sentuh tentang satu part bila bercakap soal Serie A. Mungkin kita boleh sentuh benda ni sebelum kita nak pergi ke team of the season Serie A. Bercakap soal AC Milan, expectation dia pasti akan meningkat untuk next season, Maira. Ya. Lepas sebab last season dia orang dapat dalam top 4 untuk Serie A, and now dia jadi champion. So tapi this season dia melepaskan, mungkin awal season kita pernah sentuh dalam orang-orang botak ataupun dalam show lain, mungkin Kish pernah sentuh, Brohan dalam video maybe pernah sentuh. Cakap soal mungkin Milan kena pilih sama ada nak Serie A ataupun nak Champions League. Dan dia melepaskan Champions League. Tapi expectation untuk Milan di Champions League next season macam mana? Oh, I sebagai yang tengok dia satu grup dengan Atletico dengan Liverpool kan dalam group of death untuk 3 tim je lah sebenarnya. Liverpool tak pun. Oi, berani. Sorry tapi betul kan? Semua dalam tim tu agak perform agak teruk lah. Okey. For me, Liverpool yang elok lah. Liverpool je yang elok. Okey. Benda kena clear, Merah. Okay, sorry semua. You'll never walk alone. I rasa next season diorang capable je untuk fokus dua-dua. I rasa lagi susah untuk diorang retain title sebenarnya kan dalam Serie A. So it depends lah. Kalau diorang teruskan dengan dia punya scouting, dia punya development of young players, I rasa dia boleh je buat dua-dua. Okey, boleh faham konsep yang dikatakan bahawa dalam group of death cuma maybe kena tambah squad depth sikit kot. For sure. Kalau tidak, sebab aku tak boleh nak expect kau nak mengharapkan Giroud dalam the same Betul. line-up yang striker sama. Yes, semua kan. susah. Okey, kita nak pindah sekejap. Masih dalam Serie A tapi kita nak pergi jengah team of the season untuk Serie A. Ini adalah pilihan yang mungkin kalau kata bukan official pun inilah yang kita boleh nampak dalam skuad Serie A team of the season untuk musim 21-22. Okey, barisan depan ada Rafael Leao dan Immobile. Aku suka nak sentuh bahagian bawah tu. Ada Theo Hernandez, ada Tomori, ada Bremer dan juga ada Di Lorenzo. Nama-nama yang mungkin for the first time dalam team of the season mungkin dalam tempoh 10 tahun tak ada pemain Juventus tu. Itulah besar. Tak ada pemain Juventus tu. Tapi aku nak sentuh satu nama, Bro Hans. Mike Maignan. Adakah terlalu overrated kalau aku katakan possibility untuk dia menjadi penjaga utama di Piala Dunia nanti lebih tinggi berbanding Hugo Lloris? Dia macam ni, bila borak pasal Maignan ni kan. Maignan ni bagi aku, dia semenjak daripada Lille lagi, nak kata dia overrated sangat pun tidak juga. Jadi bagi aku dia build dia punya performance, dia punya kriteria untuk confidence, bagi aku fair and square. Tak ada push daripada mana-mana. Dia memang dia. Itulah adalah talent dia. Tapi bila bercakap pasal France, lagi-lagi bercakap pasal World Cup. Wow. Lloris kot. Lagi satu, kalau let's say Deschamps kan, tengok ada satu game Spurs lawan Villa yang first half tu, berapa save yang dia buat, aku rasa 7 save. Gila tu. Aku cuma risau, aku tanya sebab concern aku akui game lawan Aston Villa tu memang dia beraksi antara sembilan terbaik untuk season ni, tapi aku takut 6 game sebelum ataupun selepas tu dia menjadi kebiasaan Lloris lah sebenarnya. Tapi untuk kau Kish, Mike Maignan dalam team of the season untuk Serie A. I mean, make no mistakes lah. Mike Maignan bagi aku adalah salah satu lambang pergerakan progresif yang dilakukan oleh AC Milan. Kita banyak cakap yang AC Milan in the last 3 years dia orang punya recruitment dah lebih progresif berbanding dengan 10 tahun sebelum tu kan, di mana dia orang banyak sign player berdasarkan reputasi dan nama tanpa melihat actual value, nak cuba cari transfer yang boleh menjimatkan kos tetapi tak compromise on quality kan. Betul. Dan bagi aku Mike Maignan ni adalah a perfect example of how progresif AC Milan dah jadi. Sebab untuk mana-mana tim kat luar sana, bila kehilangan keeper seperti Donnarumma tu bukan perkara yang mudah. Tapi untuk kau hilang seorang goalkeeper like Donnarumma, tapi come out of that situation sebagai pemenang, bagi aku that's incredible. Sebab penggantinya bagi aku in many ways is better than Donnarumma. And this season in many ways Mike Maignan perform jauh lagi baik daripada Donnarumma. So kalau 12 bulan lepas hang bagi tahu seorang fan AC Milan yang about 18 months from now korang akan hilang Gigi Donnarumma, tapi jangan risau. Korang still akan steady, akan menang Serie A dengan goalkeeper yang lagi baik. Mesti ramai yang dah gelak. Tapi that's exactly what's happened kan dengan Mike Maignan. So benda tu kau kena bagi props dekat the management team.